Satu saja ni lah. Maknanya apa yang ada pada kita tidak ada pada Allah, apa yang ada pada Allah tidak ada pada kita. Itu berdasar firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah tidak ada satu benda pun yang serupa dia. Ya, laisa kamitslihi mana imbah-imbah dia pun tak ada, akan-akan dia pun tak ada, ya. Bayang-bayang dia pun tak ada. Ya. Dia memang sendiri begitu. Ya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Itu satu. Yang keduanya ialah tidak ada makhluk lain, tidak ada benda lain serupa Allah. Kuklah kita kata di planet mana ke, angkasa mana ke, ada satu jenis yang serupa Allah juga. Tak ada. Di mana-mana pun satu Allah saja. Ya. Satu Allah. Kuklah kita terfikir mungkin ada planet lain, angkasa lain, bumi lain. Satu Allah ada kontrol itu. Sini satu Allah. Mungkin tempat lain ada lagi satu Allah. Planet lain pula, bumi lain, ada makhluk, ada bulan, bintang, ada matahari, ada manusia. Satu Allah pula. Ada. Di mana jua, di mana planet, di mana angkasa, satu Allah saja. Itu munfasil yang bercerai dengan zat Allah. Tadi muttasil yang bersambung dengan zat Allah. Ya. Kemudian sifat Allah. Sifat Allah itu sifat pun, ya, berbeza dengan sifat kita lah. Ya. Saya kudrat Allah tak sama kudrat kita. Ya. Sebab Allah kudrat kita. Ya. Melihat Allah tidak sama melihat kita. Ya. Kudrat Allah ijadun wa ijamun. Kudrat kita hanya sekadar yang Allah bagi je. Lebih tak boleh. Terhad. Kudrat kita terhad. Kudrat Allah tidak terhad. Fa'alul lima yuri. Fa'alul lima yuri. Aku buat apa benda. Itu dalam maha kuasa Allah. Maha kuasanya Allah. Allah boleh jadi benda tinggi jadi rendah. Allah boleh jadi benda rendah jadi tinggi. Allah boleh benda sekejap jadi lama. Benda lama boleh sekejap. Benda yang 1000 tahun sudah boleh bawa sekarang. Hak sekarang bawa zaman dulu. Allah nak buat apa dia boleh buat. Jadi apa saja dia boleh buat. Sebab tu Allah kata fa'alul lima yuri. Contohnya macam Nabi Isra' Mi'raj. Nabi pergi Baitullahil Haram, buka ke Baitul Muqaddis di Palestin, naik balik, naik ke atas langit tu. Naik lagi. Turun Nabi, bawa Nabi naik ke atas. Turun balik 10 subuh. Pergi Malaysia lah. Turun balik 10 subuh. Sampai lah. Kalau berlaku zaman kita tu mungkin ikut lah kita pakai roket ke Soyuz ke. Tak tahu kan. Tapi zaman tu mana ada apa. Mana ada kapal terbang pun tak ada kan. Basikal pun tak ada lagi. Belum ada lagi zaman tu. Tapi Nabi Allah perjalankan apa? Allah memperjalankan hambanya daripada menjarah Mekah ke Baitul Muqaddis sampai naik ke atas, sebetul balik Nabi sampai rumah dia malam tu sebelum subuh sampai dah. Mana tu Allah nak buat lah. Jadi kuasa Allah tu maknanya yang lama je sekejap, yang sekejap lama jadi lama. Sebab tu kalau tuan-tuan kita baca cerita Isra' Mi'raj ni kadang orang baca sampai 2 minggu. Tak? Sejarah peristiwa Isra' Mi'raj ni kalau kita dengar orang dulu baca sampai 2 minggu baru habis cerita Nabi ni. Jumpa yang ni, jumpa yang ni, jumpa yang ni, jumpa yang ni, jumpa banyak. Jumpa orang cakar muka dengan kuku besi. Orang pecah kepala, pecah hidup balik. Jumpa tengok neraka, tengok syurga. Jumpa malaikat-malaikat semayang. Kalau banyak sekali peristiwa tu mesti panjang masa kan. Tapi tak. Allah boleh benda yang lama boleh sekejap, benda sekejap boleh dia lama. Tu kata Allah fa'alul lima yurid. Yang jauh pun Allah buat. Kalau Allah boleh buat jauh, Allah tak boleh buat dekat. Betul tak? Boleh fikir tak? Kalau Allah boleh buat juta-juta bilion kilometer atas tu, Allah buat tinggal sejengkal pun boleh, kan? Sebab dia boleh set lah.
Nak jadi rendah tinggal setengah batu pun boleh. Hak setengah batu jadi juta batu boleh. Ya. Hak lama hak 1000 tahun jadi seminit boleh. Hak seminit jadi 1000 tahun pun boleh. Ya. Ya. Itu kudrat Allah. Kemudian tidak ada kudrat lain serupa dengan kudrat Allah. Tidak ada satu benda yang boleh macam Allah. Apa dia? Ijadun wa i'damun, mengadakan dan mentiadakan. Ya. Kita tak boleh. Kita hanya pindah-pindah Allah buat dah. Kita ada kuasa mengadakan dan mentiadakan. Ya. Tak ada kuasa tu. Ya. Macam kata pokok, asal tak ada Allah adakan. Bila ada Allah tiada ke pula. Kita pun juga. Asal kita tak ada Allah beri ada. Lepas ada tak ada balik. Ya. Tu Allah Maha Kuasa ya. Kemudian kam muttasil fi zat. Ya. Fil afal, perbuatan. Perbuatan mana-mana pun Allah buat. Itu senang cerita. Ya. Di mana-mana Allah buat, di langit ke di bumi, di mana cukup-cukup mana pun semuanya Allah buat. Elok ke tak elok ke, cantik ke tak cantik, kuat ke tak kuat ke, lemah ke, ya. Tahan lama ke, tahan sekejap ke, panjang umur ke, pendek umur ke, semua Allah buat. Tak ada benda lain buat. Ya, apa jugalah. Ya. Termasuklah kata hak kita buat macam cawan, meja, kursi, kereta, kapal terbang. Zahir kita buat, sebenarnya Allah buat. Pasal saya jumpa satu hadis tu Nabi sebut, dia kata barang-barang kita ni kalau rosak jangan marah. Sebab bukan kita yang ada ajal, barang kita pun ada ajal. Cawan kita pun ada ajal. Ya, mangkuk kita pun ada ajal, pinggan kita pun ada ajal. Kereta kita pun ada ajal. Semua tu Allah buat, Allah ada tempoh dia. Saya masa dia rosak-rosaklah. Ya Allah bila rosak. Ya, sebab tu kita kalau terkedi cawan kita pecah jangan marah. Katalah anak kita sepak pecah jangan marah dia. Mana ada sampai ajal tu adalah Allah terkedi orang sepak, orang baling ke, kalau barang kita pecah rosak jangan marah. Kalau kawan isteri kita buat ke anak kita buat jangan marah. Ya, sebab Nabi kata setiap benda tu ada ajal. Termasuklah barang-barang kita pun ada ajal. Tak boleh marah orang sampai ajal dia. Baju kita pakai pun ada ajal. Saya masak rosak dia ada cara dia. Terbakar ke, koyak ke, sangkut di duri ke. Di mana dah sampai tempoh ni dia adalah jalan-jalan nak rosak. Kereta kita pun ada ajal. Pergi masak rosak lah. Tak boleh apa itulah perbezaan. Jadi semua ada 5 kam lah. Kam mutasifil zat, kam munfasifil zat, kam mutasifil sifat, kam munfasifil sifat, kam mutasil fil af'al, ya. Mana berbilang-bilang yang berkait dengan perbuatan, ya. Perbuatan hanya perbuatan Allah, ya. Tidak ada yang serupa dengan dia, ya. Segala-galalah dalam semua hal, ya. Dan yang setanding dengan dia, sebanding, ya, setanding dengan dia. Itu yang disebut walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Setanding dengan dia, sama tak ada, ya. Akan-akan pun tak ada, sikit-sikit tak ada, imbas-imbas pun tak ada. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey. Nama Allah yang mulia ini memberi arti bahawa sifat-sifat kesempurnaan yang hebat bagi Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ya. Jadi Allah ni nama dia sempurna, nama dia lengkap. Sebab tu diharamkan kita bubuh nama Allah. Anak kita tak boleh nama Allah, dan sifat-sifat Allah pun tak boleh bubuh nama Allah dan sifat Allah. Bubuh nama Allah haram, dosa, ya. Yang boleh Abdullah, dikait dengan Abdul tak apa. Abdul Rahman, mana hamba Allah, itu boleh. Allah saya tak boleh, Rahman saya tak boleh. Tapi kita selalu panggil Rahman. Salah tu. Kalau Allah pun panggil Dolah orang Melayu kita ni. Dolah. Masa Dolah. Tak betul tu, panggil betul. Saya nama ni saya tengok orang Arab panggil penuh. Orang Melayu tak. Kalau Rahman, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdullah. Kita Rahman, setengah tu Dahman gitu je. Dahman. Tak boleh tu, kita kena sebut nama Allah ni, kena sebut penuh. Kalau nama Allah panggil Abdullah, Abdul Rahman,
Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, ya. Okey, ya. Tak boleh kita sebut nama Allah saja, mesti dikait dengan Abdul, ya. Yang hebat bagi Allah tidak serupa dengan suatu. Okey, habis tu. Mana Samad? Allahu Samad. Ini sifat iftiqar, maknanya berhajat makhluk kepada Allah. Berhajat makhluk, semua makhluk berhajat kepada Allah, ya. Firman Allah Taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kamu fakir dengan Allah. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Fakir ni berhajat. Kita semua berhajat pada Allah. Allah tidak hajat kita. Allah tidak berhajat sikit pun kat kita. Allah ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, kaya mana tak berhajat, ya. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Allah sedikit pun tak berhajat pada kita. Misal kita tersemayang ke tak semayang, cukup suka hampa lah. Allah tidak berhajat. Allah tidak ambil faedah daripada kita semayang ke tak semayang ke, puasa ke tak puasa ke, zakat dia tak berdiri, ya. Cuma dia bagi pulang pada kita. Kita buat dapat kita. Man amila salihan fali nafsi. Tapi Allah kata siapa buat amal salah dapat ke dia? Mana Allah tak dapat? Allah tak dapat apa? Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa buat jahat kena atas dia. Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Allah Taala kata aku tak pernah buat naya orang. Artinya apabila kita buat amal soleh sampai akhirat tak ada pahala. Tak berlaku, tuan-tuan. Tu kata Allah, wa ma zalamna wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Maksud Tuhan kamu tidak akan zalim, tak buat naya pada orang, pada hamba-Nya. Artinya bila kita buat amal soleh tetap ada pahala di akhirat. Ya, Allah simpan, Allah bank in dulu. Setiap pahala amal soleh buat dia ada bank in dulu. Dia bank dulu, masuk dulu. Simpan ya. Sebab apa buat sunat kan, macam tuan-tuan mengaji malam ni pun ada pahala ni, banyak ni, ya. Kita mengaji malam ni ada pahala, ya. Kita datang masjid ada pahala. Semua dicatat, disimpan bank di akhirat. Ada tabung di akhirat. Ya, bila kita dapat? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aku akan sempurnakan segala balasan-balasan yang kamu buat baik atas dunia ni ialah hari kiamat besok, bukan sekarang. Jadi bila kena hari kiamat esok kita boleh dapat. Sebab tu ramai orang tak berminat buat amal soleh. Sebab orang ni dia nak nampak, tuan. Dia buat amal soleh, katalah contohnya kalau boleh nampak lah, tentu dia rebut lagi. Ya. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat RM100. Lepas merit dapat RM100. Lepas isya RM100 seorang. Lepas subuh RM100. Lepas zuhur RM100. Masjid Ridwanah kena buat besar lagi. Merit pukul 7, pukul 5 tunggu dah sembahyang. Nak lagi RM100. Tapi tidak, ya. Sebab kita tak nampak tu, jadi kita tak minat. Jadi kita gitu. Jadi sebab tu Islam ni dia wajib kena percaya benda gaib. Itu di antaranya ialah pahala tu. Ya, dia tak bagi sekarang. Ya, bagi sekarang ni manusia aja. Yang kita upah, dia upah sekarang ni manusia saja. Allah tak upah sekarang. Upah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aku akan sempurnakan balasan yang kamu buat atas dunia ni ialah hari kiamat besok. Tak mana sempurna dia? Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Lepas pada azab neraka, masuk syurga. Itulah berjaya betul. Faqad pas, itulah yang betul-betul berjaya. Maknanya Allah beritahu bahawa sekarang tak berjaya lagi. Atas dunia kita dapat apa pun belum berjaya. Katalah kita dapat buat projek, kita dapat projek 1 juta. Buat banglo. Jadi kontrak 1 juta. Kan? Ya. Ataupun kita dapat jawatan tinggi. Jadi pengarah. Jadi menteri. Atau jadi ejen syarikat apa ke, ya. Masuk 30,000, 50,000 sebulan masuk. Kita rasa kita berjaya kan? Tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Sebab tak boleh pakai lama.
Betul tak? Kata kita dapat gaji kita sebulan 30,000. Berjaya tak? Kita rasa kita berjaya. Sebenarnya tak berjaya. Dalilnya, masa muda okey. Lepas 50 dia mula mari dah. Gout lah, sakit lutut lah. Ya tak? Sakit lutut lah, gout lah, darah tinggi lah, kemanis lah, dia ingat lah. Lepas 50, 60 tu dia mula. Lepas tu kau berat lagi. Lebih-lebih 60, 70 je. Lepas tu batu dua. Ya. Kita balik batu dua, tak bawa banglo tuan-tuan. Tak bawa kereta baru. Ya. Tak bawa anak isteri. Kita seorang je balik. Ya. Anak isteri tinggal. Banglo tinggal. Kereta besar tinggal. Ya. Sayanglah abang macam mana pun, semua tinggal. Kita balik seorang aja. Ya. Balik je ada kawan semuanya seorang aja. Ya. Lepas tu Allah kata dunia tak belum berjaya. Bila berjaya, zuhziha anar. Ini betul. Zuhziha anar wa udkhilal jannah. Lepas pada azab neraka masuk syurga. Itulah yang berjaya betul. Pakat pas, itulah yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah sebut, tidak ada dunia ni, tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan tertipu. Kejar punya teruk. Nak dapat banglo setengah juta, punya teruk, ambil loan, double loan. Tak? Kadang pinjam, kadang terpaksa tipu lagi. Nak duit banyak, nak buat rumah besar. Ya. Lepas 10 tahun usaha barulah dapat rumah besar. Duduk 2 bulan masuk kubur. Bahagia 2 bulan je. Yang syok rumah besar tu 2 bulan je bahagia. Lepas tu sakit-sakit pun lepas kubur. Tak mana bahagia dah. Ya. 2 bulan je ataupun 5 bulan, 6 bulan gitu je. Setahun pun tak dah sampai. Ya. Dah umur 70, 80 tu tak ada apa dah. Rumah besar pun tak ada guna apa dah. Dah mengesok kat pintu je. Pimai tantu je. Ya. Itu pun nasib. Kita setengah tak ada mengesok lepas kubur dulu lah. Ya. Sebab tu kalau Allah beritahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidak ada kepada dunia melainkan kesenangan tertipu. Ya. Okey, Allahu Samad, Allah tempat tumpuan. Ya. Mana ini masuk sifat iftiqar. Ya. Jadi sifat 20 ni selain pada dia bagi 4 tadi, nafsiyah, salbiyah, makniyah 4 kan. Selain itu dia bagi pula 2, iaitu sifat istighna dan sifat iftiqar. Mana tuan-tuan dah boleh dengar lah. Ya. Istighna ada 11. Istighna ada 11. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu sifat istighna, mana terkaya Allah pada makhluk. Ya. Tak berhajat Allah dengan makhluk. Ya. Kaya mana tak berhajat. Sifat berhajat makhluk pada Allah ada 9. Atau disebut sebagai iftiqar, mana berhajat makhluk pada Allah. Wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Ada 9 sifat yang masuk bawah kategori iftiqar, mana berhajat makhluk pada Allah. Boleh tulis? Kalau tulis saya baca pelan-pelan, boleh? Nak tulis? Tak nak tulis? Tak ada apa. Kalau tak nak tulis saya baca pelan-pelan satu-satu lah. Baca laju-laju tak nak tulis kan? Nak tulis? Tak payah? Tak payah apa. Jadi istighna ada 11, iftiqar ada 9. Ya. Tu. Maknanya semua makhluk apa jugalah, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, manusia, binatang, serangga, pokok, tumbuhan, ya. Hantu, syaitan, iblis, jin, malaikat, semuanya berhajat pada Allah. Ya, semuanya berhajat Allah. Ya, kita pun berhajat. Kita setiap detik, setiap saat berhajat pada Allah. Ya, bukan setiap minit tak. Setiap saat, setiap detik, jam tu berhajat pada Allah. Dalilnya jantung kita bergerak tu. Gedebak tu kuasa Allah tu. Kita dah sedar. Darah kita mengalir dalam badan, kuasa Allah.
Perut kita menghazam makanan kuasa Allah. Ya. Buah pinggang berfungsi dengan baik, jantung berfungsi dengan baik, mata boleh tengok, telinga boleh dengar, mulut boleh bercakap, ya. Semua tu pemberian Allah. Ya Allah tak minta sewa pun. Ya. Kalau Allah minta sewa tak terbayar kita. Ya, free of charge. Cuma Allah suruh kita buat. Taat kat dia aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Aku tidak disuruh jadi jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Itu ya. Kalau kita minta sewa sekupang cukup seminit sekupang, tak terbayar kita. Ya, tak terbayar kita, ya. Tapi free of charge. You do have to pay any single cent. Satu sen boleh bayar, free of charge, ya. Cuma lah minta satu saja apa dah? Liak budun. Budu tu maknanya taat pada Allah dalam semua hal. Ya, taat pada Allah dalam semua hal. Makan, minum, tidur, berkahwin, berumah tangga, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, jual, beli, sewa, pajak, gadai, pinjam. Ya. Semua lah, semua hal hidup kita ni semua diatur oleh Allah dan wajib kita taat pada dia. Ikut peraturan dia, apa yang kita belajar tu. Yang AJK masjid ni dia buat mengaji setiap malam tu pasal tu lah. Agama ni dua tuan-tuan, tak banyak. Kata Imam Zalul Rahimahullah, adin syatran, dua agama dua aja. Apa dia? Fa'lu ta'at wa tarkul manahi. Dua aja. Buat taat, tinggal tegah. Nak tahu dua ni dia mengaji setiap malam. Bukan banyak pun. Ya. Nak tahu hak mana taat aku nak buat, hak mana tegah aku nak tinggal. Tu je. Hak taat dua, wajib dengan sunat. Hak tinggal dua juga, haram dengan makruh. Hak tengah-tengah tu makruh, harus tu ikut sekolah. Ya. Adin syatran, agama dua, ya. Bukan banyak pun, tapi nak tahu tu banyaklah, ya. Sewa, pajak, jual, beli, pinjam, gadai, ya. Nikah kahwin pula ada cerai, rojok, nafkah, ya, taklik, ijab kabul, mas kahwin, macam-macam nikah ini campur-campur lah. Jual beli pula, ada yang boleh jual, ada yang tak boleh jual, ada yang boleh beli, ada yang tak boleh beli, ya. Semua diatur oleh Allah. Maknanya setiap hidup kita diatur oleh Allah. Tak ada satu benda pun yang Allah tinggalkan. Artinya setiap benda kita buat semua ada aturan. Ada, sama ada dia wajib, sunat, haram, makruh, harus. Setiap benda kita buat ada. Ya, jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Semuanya ada. Sama ada wajib, sunat, haram, makruh dah harus. Cuma kita tak tahu. Itu dah belajar tu. Kita makan pun ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Minum pun ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Pakai baju pun ada wajib, sunat, makruh, harus. Tidur pun ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ya. Berkahwin pun ada sunat, haram, makruh, harus, wajib semua ada, ya. Setiap benda tak ada. Cuma kata mana wajib, mana haram, mana sunat, makruh, tu panjang cerita. Ya. Bab makan saja pun nak bincang panjang juga, ya. Panjangan. Bab minum, ya. Bab jual beli, bab sewa, bab pajak, bab gadai, bab pinjam, semua diatur oleh Allah. Satu benda pun yang tak atur. Itu yang kata Allah beritahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya. Ketika tu ayat ni tuan-tuan, sahabat-sahabat Rasulullah seronok masa Nabi mengerjakan haji wida, ya, di Mekah. Tu ayat tu, al-yauma akmaltu, ya. Bila Sahabat bakal tanya pasal apa yang hampa seronok, weh, agama kita dah lengkap sempurna. Sahabat bakal menangis tuan-tuan. Kenapa menangis? Tak seronok ke? Agama kita dah lengkap dah, tak seronok? Dia tak, hampa tak tahu, aku faham dah. Apa dia? Mana bila tu ayat ni Allah sudah beri isyarat yang Rasulullah akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Nangis dia, kenapa bukan menangis? Ya, mana bila Islam lengkap tak guna Nabi lah kan? Tak guna lah. Mana Nabi Allah akan ambil balik. Ya tak? Mana al-yaum hari ni kata Allah akmal tu very complete set.
Itu isim tafdil. Mana beri komplit, mana sempurna sungguh-sungguh, tak ada lagi nak tambah tokok, tak boleh dah. Habis dah. Tu. Tak ada tepat dah. Kalau kita nak tambah lagi, tak ada dah. Gitu. Itu kemal. Hari ini aku sempurnakan sungguh-sungguhnya. Agama kamu, dan aku lengkapkan nikmat aku ke atas kamu, dan aku redalah Islam sebagai agama kamu. Mana tak ada lagi nak tokok, tak boleh dah. Lengkap. Ibarat gagal tu dah penuh, nak buah langsat sebiji pun tak boleh dah. Gitu. Nak masuk buah langsat pun tak boleh dah. Dah ketat dah. Cukup dah. Tu nak kemal. Tak tempat nak kita nak tambah lagi. Memang lengkap sungguh lah. Mana kita tak boleh dakwa satu benda pun, tak ada lisan, tak ada. Ada. Satu benda apa buat, mesti kita ada. Cuma kita tahu dengan tak tahu je. Sebab tu kalau tak tahu, Allah tanyalah orang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang reti, kalau kamu tak reti, tanya orang reti. Aku buat ni ada hukum tak? Ada. Apa dia? Macam gitu. Aku buat ni ada hukum tak? Gitu. Bukan langgar je lah, jangan. Sebab itulah kita sebelum buat satu benda-benda yang kita tak tahu, kita tertanya orang ahli ulama yang reti dulu, baru kita buat. Jangan buat dulu. Semua orang tu dia buat dulu, tanya kemudian. Dah silap dah, tak apa, lepas dah. Tak boleh. Belum buat, tanya dulu. Mesti satisfied dulu. Kalau benda tu boleh, baru kita buat. Tak boleh, jangan buat. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Okey. Jadi makna sama itu ialah Tuhan punya yang ditujukan kepadanya. Tuhan kepadanya segala pekerjaan, baik di langit ataupun di bumi. Macam matahari, dengan matahari dia daripada Allah cipta dia dulu sampai kiamat besok terang benderang. Berapa ribu kali ganda besar pada bumi ni. Kemudian api dia bakar berbola tu. Api tu jala bu dia bakar tu. Bakar dengan apa? Petrol ke, gas ke, kayu api ke? Tak padam-padam. Hebatnya Allah buat tu. Tak padam-padam daripada dulu sampai hari ni, sentiasa terang benderang. Bukan sebiji tu. Bintang-bintang tuan-tuan nampak klik-klik tu, ada api tu. Setengah-setengah tu ada. Kadang-kadang juta-juta batu jauh. Yang paling jauh sampai 7 tahun. 7 tahun baru sampai cahaya ke bumi ni. Matahari tu agak dekat sikit lah, 8 minit. Ikut saya mengaji 8 minit. Ada yang sampai cahaya dia yang laju tu, sampai ke bumi 7 tahun baru sampai sini. Ada api. Bahkan lebih besar daripada matahari pun ada. Tu yang hebatnya Allah jadi, yang tak mampu dipikir oleh otak kita lah. Mana dialah Tuhan yang menyuburkan dalam penyelesaian segala hajat dan kesusahan dalam hidup. Jadi Allah lah menumpukan hajat kita, kesusahan kita, semua untuk Allah selesaikan. Allah beri pada kita ni, dia beri hak kita perlu, bukan dia beri hak kita nak. Hak kita nak tak terhingga. Tak? Semua nak kan. Tapi tak, Allah tak bagi semua. Kerana Allah bagi hak kita perlu boleh bagi. Kita faham tu ya. Sebab tu kadang kita berdoa tak dapat. Buat solat hajat pun tak dapat. Maknanya Allah tahu keperluan kita. Allah tahu keperluan kita aku orang ni takat ni aku boleh bagi. Lebih tak boleh. Kalau bagi lebih macam mana? Rosak dia. Macam anak kita lah. Kita sayang anak kita. Anak minta apa bagi? Boleh tak? Tak boleh. Ayah nak motosikal, beli. Nak kereta, beli. Duit dah. Apa jadi? Rosak budak tu. Yang khora merempik mata habis. Betul tak? Tak boleh. Jadi sebab tu Allah dengan kita dia tahu. Sebab dia mencipta, macam dia tak tahu. Orang ni macam ni, taruh ni aku bagi. Orang ni macam ni aku buat taruh ni macam ni, sikat macam ni macam ni aku bagi. Lebih tak boleh. Lebih jadi apa? Rosak. Sebab tu Allah firman dalam Quran, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard.
Kalau lah rezekinya aku lempahkan pada umat aku, pada hamba aku di bumi ni, apa jadi? La bagau fil ard, mereka akan derhaka dengan aku di muka bumi ni. Ya, mereka akan derhaka dengan aku. Walakin nunazzilu biqadri ma nasya. Tapi kebetulan kadar kami ndak aja. Tekan ni ya. Macam mana Allah bagi yang kita ndak aja. Yang kita perlu je mana? Mana yang kita perlu je. Ya, lebih-lebih tak boleh. Bukan mana Allah tak mampu, Allah Maha Kuasa. Orang ni macam ni rezeki dia. Saya cakap pada tuan samalah. Kalau terkena Allah bagi sehari 1,000 kat saya lah. Sehari 1,000. Setiap hari 5 tahun sudah. Bagi 1,000 duit. Bagi selama 5 tahun. Tak nampak dah Kuala Lumpur ni, nampak Tokyo, Washington, London. Tak main lah kat Kuala ni. Tak cakap pun jalan dah. Dia cakap pun jalan dah, sikap pun jalan. Betul Allah tak bagi. Bukan Allah tak boleh bagi, boleh. Allah takut kita ni la bagau fil ard, menderhaka di bumi ni, muka bumi ni ya. Okey, dialah Tuhan yang bukan segala hajat. Dan kesusahan dan hidup dalam hidup ya. Lepas tu kita kena tumpu pada Allah ya. Tumpu pada Allah tu maksudnya kita taat pada Allah lah. Taat dalam arti kata sebenar-benarnya, dengan rela hati ya. Mana biarlah kita buat ibadat dengan Allah ni biarlah ada bentuk seronok, jangan terpaksa, jangan gagah ya, jangan malas. Kita buat malas pun tak boleh tuan ya. Kalau kita buat ibadat malas pun Allah dah anggap kita sebagai munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala, kata Allah. Orang-orang munafik ni mereka cuba menipu Allah, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Macam mana kita tahu munafik? Wa iza qamu ila solah, bila mereka bangun sembahyang, qamu kusala, mereka bangun secara malas. Bila bangun secara malas tu dah ada penyakit munafik dalam badan dia. Nauzubillah. Jangan ada sifat malas. Mesti buat dengan rajin, dengan seronok, dengan hobi, dengan kasih sayang, dengan mesra dengan Allah. Gitu betul. Ya. Dengan minat. Hobi, minat, gemar, seronok. Bila dengar azan tu seronok nak buat. Gitu. Itu baiklah. Jangan Allah maghrib pula dah Allah tak larang malas. Tak mau gitu. Ai boring lah, agak boring tak mau. Kita mesti buat ibadat dengan seronok. Ya. Jangan kusala, malas tak mau. Ya. Allah SWT tempat memberi ini, memberi arti bahawasanya hajat Allah sajalah yang layak dituju segala permintaan. Mana tak minta lain pada Allah. Apa saja mesti tumpu pada Allah. Allah mana mesti tumpu pada Allah, tak boleh minta yang lain. Ya, siapa minta lain syirik. Ya. Kadang-kadang orang ni bila hajat jumpa tok dukung lah, tok bomoh lah, kubur lah, tok keramat lah, sana ni tak boleh tu, syirik ya. Kita mesti pada Allah ya. Kita boleh minta, kalau jampi-jampi ni boleh dengan syarat dia minta pada Allah juga, minta tolong di doa tak apa. Itu punya ruqyah. Bukan jampi-jampi serapah memang ada dalam Islam tuan-tuan, jangan salah faham pula. Cerita zaman Nabi dulu ada satu orang sahabat tu, dia bertemu dengan seorang yang kena sengat di lipan. Ya. Bertemu. Lepas tu dia baca Fatihah. Dia hambur-hambur. Gosok-gosok surah Fatihah tu. Bengkak hilang, sakit pun hilang. Lepas tu orang tu nak hadiahkan kambing seekor pada orang yang tu lah. Dia ragu-ragu nak terima, boleh terima ke tak orang bagi ni. Ya. Sama jumpa Rasulullah tadi kami jumpa orang sengat di lipan, baca-baca Fatihah, hambur-hambur hilang. Dia nak hadiah Fatihah, nak hadiah kambing, boleh ambil tak? Rasulullah ambil lah, aku nak bagi aku sepaha. Makna Rasulullah buat itu bukan Rasulullah teringin paha kambing tu, maknanya
Tak kira kata Rasulullah ambil dan melawak ke, Rasulullah ni tak, sungguh boleh ambil. Lepas tu daripada situ dah dalil bahawa kita jampi, kalau orang bagi duit kita boleh ambil, macam mengajar sebagainya, kalau boleh ambil. Dalil itulah. Dia kata ambil. Baik separa tu maknanya Rasul nak beritahu memang boleh ambil. Bukan Rasul bergurau, bukan melawak tak. Itu. Sungguh. Langsung Nabi sabda, "Fama adraktum annaha ruqiyah." Tu hadis dia. "Fama adraktum annaha ruqiyah." Di mana kamu tahu yang Fatihah tu boleh buat jampi. Tuan-tuan kalau ada sesuatu apa, baca Fatihah ya. Kalau tu sakit-sakit lah, tak tahu nak baca ayat apa, Fatihah aja. Bengkak ke, sengat lipan ke, baca Fatihah, ambil elio sapu. Kau sesak lah. Ni emergency case ni. In case of emergency sesak tu apa nak baca? Tapi kat ayat lain baca Fatihah senang. Baca Fatihah, tuih ludah sapu gosok. Tu ada hadis Nabi tu, "Fama adraktum annaha ruqiyah." Ruqiyah tu jampi lah. Di mana kamu tahu yang Fatihah tu boleh buat jampi, memang semua kena tuju pada Allah lah. Pemberian pada Allah. Tapi Allah bagi benda-benda dalam dunia dia ada sebab macam pisau, sebab boleh memutuskan. Itu panggil sebab beradat. Adat pisau memutuskan, adat api membakar, adat air menghilangkan dahaga, adat nasi mengenyangkan, itu adat sebab beradat memang ada, tapi jangan yakin ke benda tu saja, itu sebagai ikhtiar, adatnya begitu, hukum adat. Sebab tu dalam bab tauhid dia ada hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Hukum adat begitulah, tapi jangan yakin situ. Itu ikhtiar saja, tak lebih tu. Kita dahaga minum air, ada orang dahaga tak minum air, dia baca Quran Allah aja, boleh hilang dahaga. Tak? Dengan yakin, kadang-kadang makan buah boleh hilang penyakit, dengan jampi, dengan baca doa yakin pada Allah boleh. Syarat satu saja, yakin. Satu syarat saja, iaitu yakin. Dalilnya dalam Allah Taala firman hadis kursi, "Inni anallahu la ilaha illa ana." Ini sebenarnya aku ni tidak ada Tuhan melainkan aku. Inni kuntu inda zanni abdi. Aku sentiasa berada di sisi sangkaan hamba-Ku. Aku sentiasa berada di sisi sangkaan hamba-Ku. Bila kita sangka buah jambu ni boleh hilang penyakit, dia akan hilang penyakit. Bila tak ada, tak ada. Orang dulu yakin sungguh. Sampai berjalan atas air tak tenggelam, baca Fatihah Kita ni tenggelam. Ya tak? Tapi nak yakin saya tak boleh yakin. Nak yakin tu baca Fatihah, baca apa, minum makan nasi boleh hilang jadi penyakit. Kalau teknik air jadi ubat, dia akan jadi ubat. Teknik air jadi ubat, dia akan jadi ubat. Niat nasi jadi ubat, dia akan jadi ubat. Baca doa lah. Yakin pada Allah, baca doa, insya-Allah. Tumpu betul pada Allah, ikhtiar juga. Tapi kadang Allah dia tak bagi cepat-cepat, kadang dia lambat, dia buat amal lama-lama, dia tengok kita, komitmen kita tu sejauh mana. Tak, komitmen sejauh mana orang ni yakin kat aku. Dia test dulu. Dalam lama-lama boleh bagi. Ada 5 tahun dan 6 tahun dan 10 tahun baru dapat, Bukan buat lah tu berapa. Kalau yang setengah tu dia bagi lah tu juga. Ada setengah bagi cepat, ada setengah lambat. Itu pun semua Allah yang mengetahui, sebab makhluk dia. Orang ni bila minta tak boleh bagi cepat, kena bagi lambat sikit. Orang ni kena bagi cepat, orang ni bagi lambat gitu. Semua tu Allah yang mengetahui. Okey. Kelakuan ini tidak terhilang dengan sebab penyelewengan orang-orang yang menyeleweng daripada akhlak. Yang sesat, jalan yang menumpukan kepada sama makhluk. Kelakuan ini tiada terhilang dengan sebab penyelewengan orang yang menyeleweng daripada akhlak. Maknanya tumpuan Allah ni tidak hilang.
Kita kata kita minta ke Allah ke tak minta ke Allah, tetap tempat Allah tu tetap ada, ya. Dia tak hilang. Ya. Sama ada tersedar tak sedar, itulah dia, ya. Itu jalan yang sesat yang menumpukan kepada sama makhluk. Kadang-kadang orang ni dia katalah kita minta beras sekantang kat orang tu bagi beras sekantang. Lahir kita nampak orang tu bagi sekantang. Hakikat siapa bagi? Allah bagi. Lahir kita nampak orang bagi, kata-kata mengadu orang tu suar RM10. Anak RM10 bersedekah. Lahir kita nampak orang tu sedekah RM10, hakikatnya Allah bagi. Dalilnya wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, ya. Kamu bukanlah lempar apa bila kamu lempar, tapi Allah yang melempar. Sebab apa? Sebab apa Allah bagi? Sebab duit pun Allah yang menjadikan. Gerak hati dia nak bagi pun Allah gerakkan. Ya, tangan dia suruh pun Allah yang buat. Mata dia tengok pun Allah yang buat. Kita nak ambil pun Allah yang buat. Ya, Allah bagilah. Lahir nampak orang bagi, hakikatnya Allah bagi, ya. Jadi sama ada kita sedar tak sedar, itulah hakikat yang sebenarnya, ya. Apabila Allah adalah Khaliq, pencipta dan pentadbir bagi makhluk ciptaannya, tidak ada Khaliq dan mentadbir selain itu, berpaling tadah daripada Allah. Maknanya Allah Khaliq ni isim fa'il, tuan-tuan, ya. Makhluk tu isim maf'ul. Isim maf'ul makhluk, benda tu, benda yang kena jadi. Khaliq itu pencipta, yang menjadi kita tu Khaliq. Kita kena jadi bagi makhluk, ya. Ya. Sebenarnya tidak ada Khaliq yang mentadbir melainkan Allah. Jadi Allah ni dia tadbir. Itu yang disebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam. Mana Allah jadi makhluk, Allah tadbir makhluk. Bukan Allah tinggal tidak. Bukan Allah tinggal begitu saja tak. Ya, Allah tadbir kita. Sebab tu kita ni daripada muda jadi tua tu tapi Allah lah. Tapi Allah begitu, ya. Kadang daripada sihat jadi sakit, jadi sihat, ya. Sonok jadi sedih jadi sonok, ya. Itu semua tadbir Allah. Tidak ada khaliq yang mentadbir selain pada Allah. Oleh itu berpaling tadah daripada Allah, tidak menumpu kepadanya, merupakan kejahilan dan kebodohan. Jadi orang yang tak peduli Allah, ya, orang yang tak peduli Allah, yang tak menumpu Allah, tak minta pada Allah, itu jahil. Kadang boleh bawa pada dosa syirik pada Allah, ya. Kerana segala urusan kesemuanya daripada Allah, ya. Semua urusan kita ni senang, sihat, sakit, kaya, miskin, semua Allah bagi, ya. Kita boleh usaha ikhtiar setakat yang Allah bagi, ya. Ya. Sebab Allah bagi tu, maknanya semuanya Allah lah, daripada Allah, ya. Semuanya daripada Allah, ya. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, kata Allah. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, ya. Tidak ada bagi manusia melainkan usaha kita. Mana usaha dia iktiraf juga. Kita boleh usaha, tapi yang hasil tak hasil itu bukan usaha kita tu, Allah yang menghasilkan, ya. Kita usaha ladang, tanam tebu, ya. Lahir kita nampak kita usaha ladang, yang menumbuh tebu tu ialah Allah. Lahir kita tanam, yang tumbuh tebu tu Allah, ya. Betul sebut yura, ya. Wa anna sa'ikum sawfa yura, usaha kamu dipelihat oleh Allah, ya. Apa jugalah kita usaha makan nasi, yang mengenyam perut kita tu bukan nasi, itu Allah. Kita usaha minum air, yang menghilang dahaga tu Allah. Lahirnya usaha minum air, hakikatnya Allah. Usaha makan ubat, yang menyembuh tu bukan ubat tu, Allah. Ya, Allah bagi, ya. Ikhtiar bagi kita, sekat Allah bagilah. Tak lah. Okey, ada soalan? Tak apa. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa qina sawa'is sabil.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا اللهم صل على سيدنا وجمع أمورنا على كل شيء قدير اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تئل فينا ولا معنا شق ولا مرحوما اللهم نسألك بكل خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم